فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته وأسراره وأنواره في الدارين آمين رب العالمين. فرمان الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Al-Baqarah ayat 195. Artinya, dan berbuat baiklah oleh kamu, sesungguhnya Allah itu kasih ia akan orang-orang yang berbuat baik. Maka berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, ahsinul dhanna billah inna Allah yuhibbul muhsinina dhanna bihi. Artinya, berelok sangkalah kamu dengan Allah, sesungguhnya Allah itu kasih dia akan orang-orang yang mengelak sangka dengannya, dengan Allah. Baik. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbaiklah sangka kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menampakkan lagi kepada kita ini taufik, hidayah, ma'rifat, taqarrub kepadanya, dan menambahkan lagi kita ini kefahaman, keyakinan, keimanan, kepasrahan kita terhadapnya. Kita engkau betul, dan itu patut anda masuk di dalam perkara yang sewajarnya, dan juga sepatutnya kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita sangka Allah Ta'ala ini memperbaiki lagi keadaan kita yang lemah ini, insyaAllah akan tercapai. Sebab Allah Ta'ala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Begitu juga kita Allah Ta'ala bahkanlah bersangka baik pada Allah. Allah Ta'ala melindungi kita daripada hamba-hamba yang tak diingini. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala angkatkan dan hilangkan wabak ini. InsyaAllah kalau kita pakai bersangka baik pada Allah Ta'ala begitu, maka Tuhan sebut ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku disangka, aku di sisi sangkaan hamba-Ku terhadap aku. Kalau kita sangka yang baik, insyaAllah baik. Begitu. Baik, maka kita tengok lagi sambungan tajuk yang kita bincang kebelakangan ini lebih kepada khusus, tajuk-tajuk khusus, tapi kesemuanya tak lari daripada Al-Quran dan Hadis. Walaupun kita membincang tajuk ni yang qazul iman, ulul iman, semua tak lari daripada Al-Quran dan Hadis. Perkataan-perkataan ulama, semua tak lari. Kerana sumbernya semua daripada Al-Quran dan juga Hadis. Baik. Maka cuba kita tengok dalam bab husnul zanni pun bersumber daripada Al-Quran dan juga Hadis.
Maka ada ulama mentafsirkan ayat firman Allah Ta'ala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau kita tengok tafsir zahirnya, apa arti? Tengok ni, ada artinya, dan berbuat baiklah oleh kamu. Lagu mana berbuat baik? Dalam kitab tafsir antaranya ialah tafsir Jalalain dan juga Al-Imam Al-Allamah Al-Tahawi. Dia kata apa? Ay bil infaqi fi sabilillahi wa ghairihi min anwa'il ibadati. Itu disebut oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Tahawi. Maksud panggil perbuat baiklah oleh kamu, yakni dengan infaq, dengan mengeluarkan belanja fi sabilillah, di jalan Allah. Kita bersedekah tu fi sabilillah, berwaqaf tu fi sabilillah, dan lainnya daripada jalan Allah. Mana min anwa'il ibadat, daripada pelbagai jenis amal ibadat. Boleh. Itu nama berbuat baik. Kita tolong orang yang memerlukan, tolong orang susah dan sebagainya. Itu masuk dalam berbuat baik. Apa hikmah Allah Ta'ala suruh kita berbuat baik? Tengok. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kasih akan orang-orang yang berbuat baik. Jadi apa makna kasih? Pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kasih pada sifat Allah Ta'ala, kita kena ambil makna yang lazim. Kita boleh ambil makna hakikat. Kerana hakikat kasih Allah Ta'ala, makna kasih, makna kasih ya saya ialah mailul qalbi lil mahbub, dan cenderung hati bagi kekasih yang dikasihi, seorang yang dikasihi. Adapun mailul qalbi ila syai', cenderung hati kepada sesuatu. Jadi kasih ini sifat bagi hati. Apabila sifat bagi hati, hati ini dia bertempat, dia bertempat. Kalau gitu, nampak sahihnya lagu Allah Ta'ala itu menyerupai dengan segala yang baru. Sebab itu kita tidak boleh pakai kasih dengan mana hakikat itu mustahil pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh. Apa yang itu? Kita pakai mana lazim. Lazim daripada kasih, sayang atau cinta, dia bagi tak? Dia bagi. Kita cakap kita nak. Bila kita sayang pada anak kita minta apa, nak beli mainan, kita pun beli. Atau nak beli. Lazim daripada kasih ke anak, beri. Kita pun beri kepada dia. Ini pun begitu. Kita ambil mana lazim. Lazim daripada Allah Ta'ala kasih, kita tulis kasih dengan makna memberi pahala. Itu kalau kita buka kitab tafsir, yuhibbul muhsinin dengan makna ayyusibuhum. Dan berkaitan sama yusibu, yuhsinun yuhibbul muhsinin dengan makna ayyusibuhum. Yani Allah Ta'ala memberi pahala akan mereka itu. Yani akan orang-orang yang berbuat baik. Jadi mana kasih pada sifat Allah Ta'ala dengan makna Allah Ta'ala beri pahala. Jadi maknanya gini,
Tuhan kata berbuat baiklah oleh kamu, niscaya aku balaskan pada kamu dengan memberi pahala. Gitu. Aku bagi pahala kepada kamu, yakni atas perbuatan baik kamu tu. Aku bagi pahala. Ini kita panggil makna zuhir bagi ayat ini. Baik, tetapi ulama mentafsirkan wasimin dengan makna apa? Ini tengok. Maka berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, Sufyan Ats-Tsauri dia kata wa ahsinu dengan ma'ai ahsinu dhanna billahi inna Allah yuhibbul muhsinina dhanna bihi. Ini tafsir. Artinya mengelak sangka atau berelak sangkalah kamu dengan Allah. Dan sesungguhnya Allah itu kasih ia, suka ia akan orang-orang yang mengelak sangka dengannya, dengan Allah. Jadi apa maksud? Maksudnya, kalau kita berbaik sangka dengan Allah, maka berbaik sangka itu ibadat. Bila ibadat, maka Tuhan bagi pahala dengan limpah kurnianya. Jadi tafsir ini sama dengan hadis yang kita baca yang lepas. Sama lah. Dalam hadis Nabi sebut, husnul dhan min husnil ibadah. Kan? Kita baca yang lepas. Baik sangka itu adalah setengah daripada jumlah ibadat yang elok ataupun sebaik-baik ibadat. Jadi bila kata kita, bila ayat ini tafsir, berbaik sangkalah oleh kamu dengan Allah, mana baik sangka itu ibadat. Bila ibadat, inna Allah yuhibbul muhsinina dhanna bihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih. Dengan mana? Allah Ta'ala beri pahala kepada orang-orang yang berbaik sangka terhadapnya. Dapat pahala. Baik. Bila kita faham yang tu, maka kita kena faham pula lebih lagi. Kalau kita berburuk sangka, maka itu dosa. Sebab berbaik sangka itu ibadat. Berarti berburuk sangka pada Allah itu maksiat. Maka maksiat itu dosa. Kalau kita kata berbaik sangka dengan Allah itu ibadat dan Tuhan bagi pahala dengan limpah kurnianya, maka seperti itu juga berburuk sangka kepada Allah Ta'ala adalah maksiat dan dapat dosa. Gitu. Baik. Jadi pentingnya apa? Pentingnya berbaik sangkalah kita kepada Allah. Maka kita nak berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dia ada tempat-tempat dia. Tempat-tempat dia panggil mawaqif dia. Tempat-tempat dia. Lagu mana yang saya kira yang sewajarnya dan juga yang sepatutnya kita berbaik sangka pada Allah, yaitu antaranya yaitu waktu ketika kata ulama dia panggil awqatul syada'id wal mihan dan wa hulul masaib bil ahli wal badan. Itu di antara tempat-tempat yang kita sepatutnya berbaik sangka pada Allah, jangan berburuk sangka. Mana pertama, yaitu pada waktu-waktu kita ditimpa kesulitan, kepayahan. Jadi kita ditimpa kesulitan, sulit apa pun, sulit kehidupan ke, hutang banyak ke, atau apa lagi, apa-apa saja kesulitan. Makan tak ada ke,
Apa lagi lah, kita baik sangka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita baik sangka, insyaAllah Allah Ta'ala akan hilangkan kesulitan ini. Tengok, Tuhan susun, Tuhan dia tahu. Sebab kita disuruh kun ma'allah kan, bukan kun ma'al awqat. Waktu kita bukan disuruh kita bersama dengan waktu, kita disuruh bersama dengan Allah. Kalau kita bersama dengan waktu, kita akan jadi hamba bagi waktu. Sedangkan Allah Ta'ala tak suka kita menjadi hamba yang lain daripada hamba dia. Just itu. Sebab itu Al-Imam Abu Hasan Syadzili dia berdoa, Allahumma ja'alna 'abidan laka wa la taj'alna 'abidan an. Allahumma ja'al 'abidan laka. Ya Allah, jadikan kami ini hamba bagi Engkau. Jangan Engkau jadikan kami ini hamba bagi keadaan. Sebab keadaan dia berubah. Bila keadaan berubah, kita jadi hamba keadaan, kita berubah. Jangan. Kalau kita jadi hamba Allah, Allah tu tak berubah, maka kita pun tak berubah. Duk macam tu. Maybe keadaan susah, kau senang kan? Aku hamba Allah, bukan hamba susah, senang. Faham tak? Gitu. Baik. Jadi bila kita tertiba waktu kesulitan atau kepayahan, maka kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita baik sangka, ya Allah, inni bika la hasan an azan bik. Ya Allah, aku dengan Engkau semua-semua yang baik sangka pada Engkau. Aku baik sangka kata Engkau akan hilangkan kesulitan aku ini, kepayahan aku ini. InsyaAllah falahu zalika. Maka baginya, bagi seorang itu demikian tadi, akan hilang kesulitan tersebut. Dan itu satu. Begitu juga yang kedua, waktu mihnah, kita ditimpa musibah, bala, bencana, maka kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ditimpa musibah, insyaAllah kita baik sangka Allah akan angkatkan musibah aku ini. Tuhan angkatkan. Dan yang kedua, tak kira sama ada musibah yang menimpa itu menimpa pada diri kita sendiri, badan tubuh badan kita, ataupun pada harta kita, ataupun pada ahli, anak isteri kita dan sebagainya. Kita baik sangka pada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Apa lagi? Demikian juga kita kena berbaik sangka waktu sepatutnya ketika nak mati, hampir dekat nak mati, kena baik sangka juga pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang tu dan kata ulama disebut a'zami mawadi'i husnul zan billah. Itu sebesar-besar tempat kita nak baik-baik sangka dengan Allah, kita matilah. Kita nak mati, nak cabut nyawa tu, baik sangka Allah Ta'ala terima amalanku, roh aku diterima di langit, diterima dalam pintu, terbuka pintu syurga, dan Tuhan ampunkan kita, maafkan kesalahan kita, amalan-amalan kita terima di sisinya. Baik sangka begitu, insyaAllah. Kita beberapa tempat yang ditunjukkan supaya baik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana husnul zan ini, kata ulama, biarlah di antara maqamil dibagi ahadu
maqamin min maqamatil yaqin. Salah satu daripada maqam yakin. Kalau maqam yakin kita buka tengok ada husnuzan, tak ada. Tapi husnuzan tu dia masuk dalam raja. Raja tadi raja khauf. Raja tu salah satu daripada maqamatil yaqin. Maqam yakin. Jadi husnuzan dia masuk dalam raja. Haram tu. Kan, waktu ditafsirkan kita baca al-Fat, ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Ali Asy-Syanawani, ditafsir ana inda dhanni abdi bi, dhanni dengan percayaan abdi bi, aku di sisi engkau, yakni di segi harapan hamba-Ku padaku, yakni terhadap aku. Jadi zan dengan makna raja. Maka raja itu salah satu daripada maqamatil yaqin. Maqam yakin. Baik. Jadi bersangkalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sekarang ni nak masuk masjid tak boleh 50 orang. Tapi di bilik boleh dah 500 orang. Kalau tak mau pergi lagi, betul lah kata jemaah. Jemaah baru ni berita-beritanya di bilik dah dibenarkan dah separuh masjid. Maknanya kalau masjid tu boleh diisi 1000 orang, separuh daripadanya 500 orang. Dah dibenarkan dah. Kalau tak mau pergi jemaah lagi, tak ada orang lah. Ada orang lah tu. Itu penyakit lain. Itu COVID. Nak dekat dia, COVID maknawi. Baik, betul. Kemudian dah tengok lagi dia sebut. Dan sesungguhnya ditafsirkan pada firman Allah Ta'ala, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Surah Al-Anfal ayat 40. Artinya dia adalah sebaik-baik pemelihara dan sebaik-baik penolong. Dialah, yakni Allah tu. Dialah tu, yakni Allah itu sebaik-baik pemelihara, yakni pelindung. Dan sebaik-baik penolong, yakni yang menolong bagi kamu. An-nasir guna an-nasiru lakum, yang membantu dan juga yang menolong bagi kamu. Baik, maka ayat ini kita panggil ayat sana'un minallahi ala nafsi. Dipanggil ayat ini adalah ayat Allah Ta'ala memuji diri dia sendiri. Sebab apa? Sebab orang menjadi kaedah bahasa ni'mah dipanggil fi'lul madah, fi'il puji. Fi'lul madah dia lawan ni'mah bi'sa, maka bi'sa itu panggil fi'lul dham, fi'il celah atau cerca. Sini dia tak kata bi'sa, tapi dia kata ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dia panggil fi'il madah. Fi'il madah berarti Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Maka ini tak apa, sebab dia masuk dalam hamdul qadim lil qadim. Kan? Masuk dalam bahagian puji yang qadim bagi yang qadim, iaitu Allah Ta'ala memuji zatnya sendiri. Tak apa, memang layak pun. Sebab tu Tuhan kata dia lah, yakni Allah tu baik-baik pemelihara, pelindung, penjaga dan sebaik-baik penolong, yakni yang menolong bagi kamu.
Baik. Itu asal makna zahir. Tetapi ditafsirkan oleh ulama dengan makna batin hakikatnya. Mana? Ditafsirkan dengan, atau dengan tu takluk pada kata ditafsirkan. Kan disebutkan, dan sesungguhnya ditafsirkan pada firman Allah Ta'ala, takluk ditafsirkan dengan ni'mal wafi بظنون العباد فمن ظن به الغفران غفر له ومن ظن به الرحمة رحمه ومن ظن به إدخال الجنة أدخله فهو عند ظن العبد به فليظن به ما شاء تمام. Jawab al-hadis bidzalika. Baik. Kan? Baik. Kemudian penting apa artinya? Artinya dia adalah, yakni Allah itu. Dia adalah, kemana dia merujuk kepada Allah. Dia adalah, yakni Allah Ta'ala itu sebagai baik yang menyempurnakan segala sangkaan sekalian. Apa sahaja yang boleh disangka disempurnakan. Apa sahaja hamba yang menyangka terhadapnya, maka Allah Ta'ala menyempurnakan sangkaan hambanya tadi. Nampak tu. Tu mana ni'mal maula dengan ni'mal wafi bidhununil ibad. Tafsir gitu. Maka dia kata tengok. Maka sesiapa yang menyangka ia siapa dengannya dengan Allah, sangka akan keampunan. Siapa yang sangka, kena tulis sikit lah. Siapa yang sangka akan keampunan, yakni, dan tulis sikit, yakni ketika dia beristighfar minta ampun. Jangan sangka kata Tuhan ampun, tapi tak minta ampun. Itu namanya tertipu, atau namanya angan-angan. Kita ada abang kan? Sangka ini atau harapan ini dia mesti serta dengan amal. Seperti mana kata Syekh Ibn Atta kan? Dan benar ni yang kau disebut dalam ayat Quran, Suratul Kahfi, ayat-ayat akhir belakang sekali. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Itu dalil. Kalau kita harapan tadi mesti diperikutkan dengan perbuatan amal lagi. Sebab tu Syekh Ibn Athaillah dah sebut dalam kitab ikamnya, Ar-Raja maqaranahu al-'amalu wa illa fayawmiyatun. Harapan itu barang yang menyertakan dia oleh amal. Kalau harap saja tapi tidak serta dengan amal, itu namanya umniyah. Itu namanya angan-angan. Ataupun juga disebut sebagai apa? Raja'un kadhibun. Juga dinamakan raja'un maghrurun. Itu dia bagi harapan yang dusta, atau juga dipanggil harapan yang tertipu daya. Tertipu daya. Tak boleh. Bila kita harap satu benda, mesti harapan tadi disertakan dengan amal. Sebab itu kita sebut tu ni. Dia kata, maka sesiapa yang menyangka ia dengannya, dengan Allah tu akan keampunan, yakni ketika dia minta ampun. Waktu ketika dia minta ampun, dia beristighfar kepada Allah,
Dia sangka baik pada Allah, Allah terima ampun dia, keampunan. Niscaya mengampuni Allah baginya, bagi sesiapa. Itu kan. Baik. Dan sesiapa yang menyangka dengannya, dengan Allah itu akan beri rahmat. Jadi waktu ketika dia buat perkara-perkara yang sabab bagi dapat rahmat. Kerana tu ni menyangka dengan beri rahmat. Tuhan limpahkan rahmat, curahkan rahmat. Yang ni waktu ketika dia buat benda-benda yang sabab bagi dapat rahmat, maka dia sangka Allah Ta'ala beri rahmat. Jadi dia niscaya memberi rahmat. Ya Allah akannya. Ini akan sesiapa. Syarat nak dapat rahmat kan buat baik. Kalau kita kata dia buat maksiat, lepas tu dia harap rahmat, tak boleh tu harap, tak kena pada tempat. Sebab dalam Quran tu sebut inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu hampir dekat daripada orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat baik. Baru kita harap dapat rahmat. Kita ingat waktu ketika kita buat baik, dapat rahmat Tuhan, limpahan rahmat Allah, curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harap gitu. Baik. Pada sebut lagi kan, dan sesiapa yang menyangka sesiapa dengannya, dengan Allah, sangka akan memasukkannya, yakni memasuk oleh Allah Ta'ala akannya. Jadi idkhal al-jannati itu kita kena idafat selalu lah. Dia panggil idafat masdar kepada ma'in. Al-jannatu i'rab jadi maf'ul pula. Jadi zanna bihi idkhal al-jannati ay idkhalahu al-jannata. Yani memasuk olehnya Allah akan syurga. Yani ke dalam syurga. Memasukkannya, jadi memasuk oleh Allah Ta'ala akan siapa itu ke dalam syurga. Niscaya memasuk Allah akannya, yani akan barang siapa yang ni ke dalam syurga itu. Tapi betul kita harap masuk syurga, tapi syarat kita tadi lah, waktu kita harap tu kita buatlah amalan kebaikan, asbab bagi masuk syurga. Kan dalam hadis kita dah baca innal birra yahdi ilal jannati, kan kebaikan itu membawa seorang kepada syurga. Seperti mana kejahatan itu membawa seorang kepada neraka, maka seperti itulah juga kebaikan tadi ini membawa seorang atau menunjuk seorang kepada syurga. Ingat, harap begitu. Harap macam itu. Jadi kesimpulannya, ambil kesimpulan, itu misal 3 contoh ya. Maka yakni Allah tertafsir bagi nama maka yakni Allah Ta'ala itu di sisi sangkaan, yakni harapan hamba dengannya, yakni terhadapnya, terhadap Allah. Ikut kan? Kalau begitu dia kata, maka hendaklah sangka hamba dengannya, dengan Allah, akan apa yang dia hamba kehendaki. Ikut pola dia nak sangka lagu mana pun, maka Allah Ta'ala itu di sisi sangkaan hambanya. Maka di sini kata ulama kan, sebut dalam kitab Tuhfatul Sabiqin ini disebut, hay faman lam yazunna billahi khairan
faqad asa Allah Ta'ala. Maka siapa yang tidak sangka baik pada Allah, berarti dia telah mendurhakai perintah Allah. Sebab Allah Ta'ala suruh kita bersangka baik dengan dia. Kemudian bila kita bersangka buruk dengan dia, berarti kita telah mendurhakai perintah dia. Maka itu mendatangkan kemurkaan dia. Maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang kita sebutkan tadi kan. Sebab apa? Sebab husnul zan itu adalah setengah daripada jumlah sebaik-baik ibadah. Maka su'ul zan itu juga setengah daripada sejahat-jahat dan maksiat. Sejahat-jahat maksiat atau sekecil-kecil maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, nak suruh hati kita ni jadi baik semua. Tak ada sangka buruk, tak ada sangka jahat kepada Allah dan juga kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbetulkan sangka baik, tak rugi. Untunglah kita tak rugi pun. Untung kita dapat bahagia pula lagi dengan kita niat menjunjung perintah Allah. Di situ walaupun kita faham kata hadis yang kita baca kan, ana 'inda dhanni 'abdi bi, zahirnya hadis itu macam khabarun, ada cerita kan? Tapi maknanya amar, maknanya perintah. Itu satu perintah kan? Hanya bagi al-khabar bimakna al-amri, cerita dengan makna perintah, suruh. Tuhan kata ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku di sisi sangkaan hamba-Ku padaku. Ini Tuhan nak cerita dalam hadis qudsi. Tapi Tuhan suruh dengan mana? Oleh itu sangka baiklah pada aku. Tuhan suruh. Dan di situ juga timbul larangan, jangan buruk sangka pada aku. Di tiga sekali situ nampak khabar, amar, nahi. Allah Ta'ala beritahu dengan mana Allah suruh, dan Allah Ta'ala juga tegur. Sebab kita berlaku atas kaedah. Hati nak memahami itu, laku atas kaedah. Bila al-amru bisai nahyun an diddi, kaedah dia. Bila suruh dengan sesuatu, berarti larang daripada lawannya. Seperti kita katakan anak kita raya awam ngaji, maknanya jangan tak ngaji. Hei awam semayang, mana? Jangan tak semayang. Baik, ini contoh saja nak. Hei mek, ini mek pula. Dia kata awam. Hei mek semayang dia. Jangan tak semayang. Mek tu perempuan kan. Mek. Ataupun bahasa kita bagi Mina. Hei Mina. Apa yang ni Mina? Mina. Bahasa orang bagi Kedah Mina. Mina. Nampak begitu? Kita faham dari sini. Maka disebut dia kata apa? Seperti mana datang hadis, yakni hadis qudsi. Tulis seperti mana datang hadis, yakni hadis qudsi, firman Allah Ta'ala yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah. Datang hadis dengan yang demikian itu. Demikian mana? Demikian kata Allah itu di sisi hamba dengannya. Demikian itu. Demikian kata Allah Ta'ala itu di sisi hamba dengannya. Itu hadis yang kita baca yang lepas. Ana 'inda dhanni 'abdi bihi. Hadis tu. Aku di sisi sangkaan
atau harapan hambaku pada aku. Ini terhadap aku. Itu. Kalau dia sangka baik, maka baik. Kalau sebaliknya, maka sebalik. Atau apa yang dia sangka. Jadi kita eloknya kena baik sangka dengan Tuhan lah. Ya Allah, aku berbaik sangka dengan Engkau lah yang penolong kami, pembantu kami, pengelihara kami. InsyaAllah Tuhan jaga kita. Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Ya Allah Tuhanku, aku sangka baik dengan Engkau lah yang penolong kami, pemelihara kami dan anak-anak isteri kami. InsyaAllah Tuhan jaga anak isteri kita. Ini pada perkara yang dibimbangi, ditakuti atau yang tak disukai. Allah. Berbaik sangka pada Allah ya. InsyaAllah. Dan kalau kita takut lah ni, kita takut COVID lah, takut corona lah. Kita berbaik sangka pada Tuhan Allah. Aku tak ada tempat berlindung. Tak ada siapa yang boleh melindungi engkau juga dah sebaik-baik berlindung. Maka aku baik sangka dengan engkau ya Allah. Lindungilah aku, anak isteriku daripada COVID, daripada perkara yang tak diingini. InsyaAllah. Jangan tinggal Allah ya. Tu ya. Nampak itu ya. Baik. Pada tengok lagi dia sebut. Dan telah tersebut di dalam As-Sahihain, yakni Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Itu ada letak kaki di bawah. Dan yang lain daripada keduanya As-Sahihain, yakni yang lain daripada kita Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berfirman Allah Ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Al-hadisan. Hay iqra'il hadisa bitamamihi, ataupun al-hadisa artinya tammimil hadisa. Dan iqra'il hadisa bitamami, bacalah hadis itu dengan selengkapnya. Ataupun tammimil hadisa, sempurnakanlah hadis. Apa maksud? Maksudnya berkaitan al-hadisa itu i'rabnya tadi maf'ul bi, maf'ulun bi li fi'lin mahzufin. Taqdiruhu iqra al-haditha bitamamihi, ataupun takdirnya tammimil haditha. Baik, itu satu. Dan yang kedua nak bagi tahu bahawa, dan bagi tahu kepada kita bahawa hadis ini panjang. Dia kita ambil sekarang dekat. Jadi nak tengok panjangnya kena buka dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan kita buat sebut dah hadis ni panjang dengan di belakang. Di tengok balik al-Fahim. Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani, wa fi riwayatin hina yazkuruni. Man taqarraba ilayya bishibran, taqarrabtu ilayya. Ada di sepanjang kan. Tengok hadis itu panjang. Dan dalam ni ke dalam nun. Lam kun ma'allah. Kun ma'allah. Tengok dalam. Tengok sana hadis itu. Baik. Artinya, arti hadis ini firman Tuhan tu, aku di sisi sangkaan dan harapan Allahku dengan aku, yakni terhadap aku. Itu uraiannya lagi akan datang. Apa makna di segi sisi sumpah aku dengan aku itu? B. Tengok lagi.
Berkata Imam, ini dia nak hurai ni. Dia nak hurai hadis tak ni. Zanduk, dia nak hurai. Kita menukilkan perkataan ulama-ulama hadis pada mentafsirkan hadis tersebut dengan berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Fathul Bari dia telah berkata Al-Qurtubi, Imam Qurtubi rahimahullah di dalam Al-Mufhim. Al-Mufhim itu nama kitab syarah bagi Sahih Muslim, karangan Imam Al-Qurtubi. Dia ada banyak jilid, 7 jilid yang terbaik-terbaik. Itu syarah dia. Baik, dia kata apa? Artinya Al-Hafidh Ibn Hajar dia menukilkan perkataan Imam Qurtubi daripada kitab Al-Mufhim, kemudian Al-Hafidh Ibn Hajar letakkan perkataan itu dalam kitabnya Fathul Bari. Dan itu maksudnya ni kata ulama bermula murad dengan zanni abdi bi itu. Murad itu mana yang dimaksudkan dengan zanni abdi bi, sangka hamba aku dengan aku tu. Apa muradnya? Ialah zannul ijabah, iaitu sangka diperkenankan atau dimakbulkan ketika berdoa. Dengar. Itu syarat tu. Dari situ kita faham bahawa zon tadi mesti disertakan dengan amal. Berarti dia kata zannul ijabah, sangka diperkenankan atau dimakbulkan ketika berdoa. Di waktu ketika dia berdoa tu, maka hati kita kena baik sangka pada Tuhan. Tuhan terima doa kita. Baru ana inda zanni abdi bi, aku di sisi sangka hamba aku pada aku. Aku terima sebab dia sangka aku terima, aku terima. Baik. Waktu kita kena faham pula. Dah kata Tuhan terima, pasal apa aku tak dapat lagi? Ni kena faham terlebih lagi. Aku berdoa dah ni, ya Allah Tuhan aku sangka baik pada Tuhan, Tuhan terima doa. Tapi lepas doa tak dapat lagi. Seminggu tunggu tak dapat lagi. Sebulan tunggu minta bulan lepas tak dapat lagi. Tunggu sampai setahun, minta setahun tak dapat lagi. Tunggu sampai 20 tahun tak dapat lagi. Ni kita kena faham. Tuhan kata, aku terima mengikut aku. Masa aku nak bagi, bila aku nak bagi, aku tak ikut. Itu kita kena faham. Jadi jangan kita pertikaikan Tuhan. Apa ni Tuhan? Engkau janji anak inda zanni abdi. Jadi aku pun berdoa. Waktu ketika aku doa, aku sangka baik pada engkau. Dan Nabi-Mu juga bersabda, Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Di antara dalil yang kuat menyokong ni. Berdoalah kamu kepada Allah sedangkan kamu yakin doa kamu itu dimakbulkan oleh Allah. Ia yang menguatkan dalil tadi. Tapi kita doa tak dapat, seminggu tak dapat, sebulan tak dapat, setahun tak dapat. Mai 10 tahun lupa dah. Baru dapat. Maka ingat bahawa Allah Ta'ala terima, dia jamin dia terima. Tapi dia terima itu, dia nak bagi masa dia kendaki. Bukan dia nak ikut kendak kita. Sebab tu Ibnu Atta dalam hikamnya menyebut la yakun ta'akhuru amadil Atta ma'al ilhaq fi du'a mujiban liyasika fa innahu dhamina lakal ijabata
fima yuriduhu. La fima turiduhu. Wa fil waqti alladhi yuridu. La fil waqti alladhi turidu. Dia sebutnya. Kamu jangan jadi kecewa, putus asa dengan Tuhan, walaupun kamu sungguh-sungguh berdoa. Jangan kecewa. Sebab apa? Li'annahu dhamina lakal ijabah. Kerana Allah Ta'ala jamin diterima. Dia jamin terima. Tapi fima yakhtaruhu linafsika. La fima takhtaruhu linafsik, iaitu pada apa yang dia pilih untuk kamu, bukan kamu pilih untuk kamu. Wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu, iaitu pada waktu yang dia kehendaki, bukan pada waktu yang kamu kehendaki. Tak kena faham. Pada Nabi Musa alaihi salam, dia berdoa 40 tahun. Selepas berdoa ni, baru Tuhan kabulkan. Tuhan jamin kabul 40 tahun. Lepas itu baru Tuhan bagi. Ini kita kena faham ni. Bila kita tak faham benda ni, sekali akan jadi buruk sangka pula pada Tuhan. Apa ni Tuhan? Kau janji kata engkau tu di sisi engkaan hamba-Mu. Aku sangka baik dah waktu doa, tapi kau tak bagi-bagi lagi. Akhirnya kita jadi buruk sangka pada Tuhan. Habis rosak. Alhamdulillah ini dah. Di sini perlunya kita pada ma'rifah. Kenal Allah. Engkau janji, Tuhan kata aku janji terima, tapi aku terima ikut aku. Bukan aku nak ikut. Ikut masa aku nak bagi, bukan masa aku nak. Ikut pilihan aku, bukan pilihan aku. Itu kenapa? Nanti kita kena fahami benda ni. Kalau silap faham, maka akan membawa balik kepada buruk sangka terhadap Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kita yang binasa, Tuhan tak ada apa-apa. Baik, patut tengok mana. Itu satu. Dan zannul qabul, atau pada kata zannul ijabah. Dan zannul qabul ketika bertaubat. Begitu juga maksud kata aku di sisi sangkaan hamba aku pada aku, iaitu kita sangka Tuhan terima taubat kita ketika kita bertaubat. Waktu kita bertaubat tu, kita sangka zannul qabul, Tuhan terima taubat kita. Tuhan terima. Nah, sebab Tuhan kata aku di sisi engkau mampu pada aku. Dan zannul maghfirah atau pada zannul ijabah juga. Artinya sangka keampunan ketika istighfar. Waktu kita doa astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin aznabtuhu wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin aznabtuhu wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah daripada setiap dosa yang aku melakukannya itu, dan aku bertaubat kepadanya. Jadi masa kita istighfar itu, kita zannul maghfirah. Tuhan ampun kita. Maka Tuhan kata, aku di sisi engkau aku. Maka Tuhan ampun. Itu kata Imam Qurtubi pada mentafsirkan ana inda zanni abdi bihi. Ditengok lagi. Dan zannul mujazati, zannul mujazat atau baca kita zannul ijabah juga, iaitu bagi sangka dibalas, mendapat balasan. Mujazat, mendapat balasan, mana ketika berbuat ibadat dengan sempurna segala syarat-syaratnya. Syarat-syarat ibadat tadi
Dengan kita semayang tadi kan, bila kita semayang, kita zannul mujazat. Aku harap Tuhan balaslah ibadat yang kau buat ni. Kita baca Quran, aku harap Tuhan balaslah ibadat baca Quran tadi. Kita puasa, kita harap Tuhan balaslah puasa tadi. Apa saja ibadat-ibadat yang akan aku. Maka Tuhan kata, aku di sisi sangkaan Allah. Kalau di sangka aku balas baik, aku balas baik. Itu nampak kita. Ini bahasa apa yang ditafsir begini. Dia kata kerana ditafsirkan begini, murad kerana berpegang dengan janjinya. Kita kena tambah 2 titiknya. Kerana berpegang dengan janjinya, janji Allah yang benar. Janjian yang benar, janjinya Allah yang benar. Dan Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Wa'adullah inna Allah la yukhliful mi'ad. Dalam Quran disebut janji Allah, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Bila dia janji nak balas, dia balas. Bila dia janji nak ampun, dia ampun. Bila dia janji nak menerima amalan kita, taubat kita, dia terima. Bila dia janji nak bagi, seperti Tuhan firman Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah pada aku perkenankan kamu. Itu janji Tuhan. Maka kita yakin Tuhan akan berkenan, tapi dia berkenan ikut pilihan dia, ikut masa dan waktu dia nak, bukan ikut pilihan kita, bukan pada masa dan waktu yang kita nak. Ikut dia. Kena faham gitu. Baru di situ akan ada terus sangkaan baik, tak ada sangkaan buruk. Kalau kita tak faham ni apa ni, kan Tuhan janji nak bagi doa dah, tak ada lagi, tak sampai lagi, kritik Tuhan. Jadi bawa sangka kepada Tuhan. Seperti mana yang berlaku kepada Ibrahim bin Adham. Diceritakan dalam kitab Ihya, ada ceritakan banyak kita. Ibrahim bin Adham satu hari dia jalan di pasar. Maka orang kenal dia Ibrahim dah. Lalu orang pasar ni berhimpun mengelilingi Ibrahim bin Adham. Dia kata, wahai Ibrahim bin Adham, apa tak kenal dengan kami ni? Kami berdoa siang malam, tapi doa kami tidak dimakbulkan oleh Allah. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Apa jawab Ibrahim bin Adham? Ibrahim kata, li'anna qulubakum mayyitatun bisamani yati risal. Kerana apa doa kamu tidak diterima oleh Allah? Kerana hati kamu tu mati. Antara hati yang mati, sifatnya ialah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita buruk sangka pada Allah, itu tanda sifat bagi hati yang mati. Dia kritik, tidak ada tersebut. Sedangkan Allah Ta'ala firman Quran kan, ud'uni astajib lakum, kami doa siang malam tapi tak dapat lagi. Tengok, sebab dia tak faham Allah. Al-fahmu anillah yang kita baca tu. Kita kena faham Allah. Faham Allah ialah samarah, hasil daripada ma'rifah. Kenai Allah. Bila kita kenai Allah, kau faham Allah. Bila kita faham Allah, kita tak buruk sangka pada Allah. Kita akan baik sangka pada dia. Kita berdoa dah. Hak Tuhan nak bagi, dia tak ikut masa kita. Dia ikut pilihan dia. Dia ikut masa dia nak bagi. Dia tak ikut pilihan kita. Dia tak ikut kehendak kita. Kita kena faham. Ini penting ilmu makrifat. Ilmu ma'rifatillah ni, kenal Allah ni.
Ini penting kan, ni dari hidup hati kita. Bila hidup hati kita hidup, tak apa. Hidup dengan Allah. Faham tak? Ini kita. Baik. Itu satu tafsiran. Di mana tafsiran ini kita ambil daripada kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juzuk yang ke-13 muka surat 471. Tengok tak lagi dah. Kena ada banyak rujukan kita. Itu hidup berdiri kita. Memang kalau rujuk. Baik. Baik, kita tengok lagi disebut. Dan berkata al-Imam Al-Allamatu Al-Qastalani rahimahullah ta'ala. Ini baik syarah bagi kitab Sahih Bukhari juga. Namanya Irsyadus Sari di Syarah Sahih Bukhari. Ini pengarangnya. Dia ada belah jilid dia. Banyaklah belah jilid, dia belah jilid. Baik, dia kata apa? In zanna, ini dia tafsir. Ada inda zanni abdi bitu. Ada tafsir. In zanna anni a'fu anhu wa aghfiru falahu dhalika. وإن ظن أني أعاقبه وأؤاخذه فكذلك. Boleh rajuk dalam kitab Irsyadus Sari. Tolong terlaki abang. Dia kata artinya, jika sengkau yang baku tu bahawa aku memaafkan daripadanya dan aku ampunkan, maka bagi yang batin yang demikian itu, ini demikian maaf dan ampun tu. Kalau dia sengkau ke aku maaf dia, maka dia dapat kemaafanku. Kalau dia sengkau aku ampunkan dia, maka aku ampunkan dia. Itu mana ana inda zanni abdi bi, aku di sisi sangkaan hamba-Ku padaku. Kalau hamba-Ku sangka aku maaf dia, maafkan. Kalau hamba-Ku sangka aku ampunkan. Itu sebaliknya, tengok. Dan jika sangka yang hamba-Ku tu bahawa aku menyiksakannya dan mengambil salah terhadapnya, maka seperti yang demikian itu, ya dia seperti yang disangka olehnya. Dia sangka macam tu. Kalau baik, kalau sangka positif, mudah cakapnya. Kalau sangka positif baik, maka baiklah. Dapatlah positif. Kalau sangka negatif, dapatlah negatif pun. Dan itu baik. Kita payah kita urai panjang, dia urai dah. Membaca lagi. Dan berkata Al-Imam Al-Kirmani rahimahullahu ta'ala, ini juga syarat Sahih Bukhari, pensyarah bagi kitab Sahih Bukhari itu. Dia banyak syarah Sahih Bukhari ini, banyak yang sampai ke kita di sini hanya apa-apa ni. Kita pun ada 4-5 jenis ya syarah Sahih Bukhari ini. Fathul Bari dan Umdatul Qari, Irsyadus Sari, Al-Kirmani. Dan ada satu lagi yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Qari. Ada satu lagi Al-Fajr As-Sati, itu syarah Maghribi, syarah Sufi Maghribi, Sufi mensyarahkan hadis ulama Maghribi. Itu nama Al-Fajr As-Sati, dan syarah bagi Sahih Bukhari. Ada juga tersebut lagi yang di bawah tu. Ada kita nukilkan juga perkataan. Tengok dia kata apa? Wa fihi al-isharatu ila tarjihi janibi raja al-khawf. Tengok ada makan setuju banyak rujukan dia. Syarah Kirmani, Ikmalul Ikmal,
من هذا الاشتراك صحيح مسلم والحجام المبين لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. هذا ثاني المبين إكمال المعلم مكمل إكمال الإكمال إكمال المعلم بفوائد المسلم تقسم الكوكب الوهاج. Ini kitab syarah Sahih Muslim yang paling besar sekali. Al-Kawakibul Wahhaj wa Raudil Bahaj ni. Dia ada berapa jilid dia? 35 jilid. Paling banyak. Tapi ada lagi yang paling banyak, ada 45 jilid. Kita tanya dah di Mesir, harganya 4,000 setengah. Tak sampai dengan nak beli. Tidak beli dah. Itu kira masa tu harga hasil harganya 5,000 lebih. Tanyalah Mesir. 45 jilid syarah Sahih Muslim atau paling besar sekali. Paling besar. Ni murah ni kita kau kebuluhan ni 2,000 lebih. Murah lah sikit lah tu. 2,000 tak murah. 2,000 lebih. Duit kita habis kau boleh kita tu. Biar orang nampak dah habis kau kita dah. Habis kau kita Nah, khidmat pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beli kita khidmat. Ini rojak buat kita manfaat gimana? Baik dia kata apa? Hatinya ataupun titiknya tak ada juga. Kena tambah 2 titik. Dan sabit pada hadis ini, hadis mana? Hadis Qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Hadis ini sabit isyarat. Satu tunjukkan isyarat ni amna adalah tunjukkan kepada mentarjihkan, yakni kepada menguatkan pihak haram. Kuat haram tu atas takut, yakni atas khauf. Nak faham ke mana? Begini. Jadi dua-dua tu bagus. Rojak bagus, rojak juga maqam yakin. Khauf pun bagus, itu maqam yakin. Maka rojak dengan khauf ini, kalau waktu kita sehat, kita kena jalan serentak. Jalan serentak. Waktu sehat, kita kena jalan serentak. Mana khauf dengan rojak kena sama-sama banyak. Rojak tu harap sebab kita sehat. Harap Tuhan bagi lagi kesihatan. Tapi kena takut juga. Jangan lu harap kata aku sihat ni aku boleh buat ikut suka. Jangan orang sihat pun mati. Jangan dia kata orang sakit ya mati ya. Jadi tak takut lah. Kita sihat, aku nak takut apa aku sihat. Jangan. Masa sihat tu kita kena juga ada khauf, takut, bimbang. Tengok orang sihat pun mati. Jangan mereka duk syok kata sihat tak apa, aku hidup panjang lagi, umur aku panjang lagi, sihat lagi, duk syok balik dengan sihat tak boleh. Lepas tu kena ada khauf. Sebab khauf inilah menghalang kita daripada seronok lebih. Dengan seronok lebih, awak ingat tak mati ya. Jangan orang sihat pun mati. Jangan ingat waktu ketika senang untuk tak mati. Jangan waktu senang pun ada orang mati banyak. Jadi kena seimbangkan. Waktu ketika sehat kena seimbangkan rojak dan khauf. Seperti mana saya buruk dalam hadis Nabi kita umpamakan rojak dengan khauf ni seperti dua sayap burung. Jangan burung kan bila ada dua sayap dia imbang ni tak, sebab dia terbang dah ya senang. Cuba dia ada satu sayap saja yang dia terbang tak boleh. Macam tu kepada terbang. Dia tak boleh. Dia tak ada seimbang.
Tetapi pada waktu sakit, maka di sini disuruh kita tarjih. Tersebut tadi mentarjihkan khauf atau raja, mentarjihkan pihak harap, maksudnya pihak harap atau takut. Kena harap lebih, kita sakit, harap engkau baik pada Tuhan, harap Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, maafkan kesalahan kita, terima amal ibadat kita, harap kena kuat. Maka mimbabi Allah, lebih-lebih lagi saat ketika kita nak mati, saat nyawa nak keluar pada badan, di situ kena kuat harap sembuh pada Allah. Itu yang ayat yang kita baca lepas kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ditafsir ay wa antum muslimun dengan muhsinuna dhanna billah. Kamu jangan mati melainkan kamu tu orang yang berbaik sangka dengan Allah. Waktu nak mati itu kita baik sangka dengan Tuhan. Begitu juga dalam hadis yang kita baca dan lepas kan, hadis sahih Muslim, kami sebut la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah ya azza wa jalla. Jangan mati seorang kamu melainkan dia berbaik sangka dengan Allah azza wa jalla. Ini hadis kuat. Kata suruh mentarjihkan raja, harap atau takut ketika mana, ketika nak mati. Nak kuatkan. Baik. Itu ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Kirmani rahimahullahu ta'ala. Seterusnya tengok kita nukilkan lagi perkataan ulama-ulama hadis pada mentafsirkan hadis ini. Tengok kita. Dan berkata Al-Faqih Al-Maghribi Al-Maliki Muhammad Al-Fadil bin Al-Fatimi rahimahullahu ta'ala, قال القاضي يعني قضية قيل معناه أنا عنده بالغفران إذا ظنه حين يستغفر وبالقبول عطى بلغة بالغفران إذا ظنه حين يتوب وبالإجابة عطى بلغة بالغفران إذا ظنها حين يدعو وبالكفاية إذا ظنها حين يستكفي لأن هذه صفات لا تظهر إلا إذا حسن ظنه بالله تعالى. انتهى. Itu ambil ibarat kita Al-Fajr Al-Sa'ati على الصحيح الجامع Syarah Maghribi Maliki ala Sahih Al-Bukhari. Kita ni pun ada 20 jilid lebih. Itu jilid yang ke-16. Baik. Kita baru beli ya. Baru beli, baru pun baru sana. Kita belum PKP. Masa beli kita bagus. Dia ada di sini di Ustaz di Darussalam kan. Dia seribu lebih, 1,500 lebih. Tapi kan saya awal artis tu. Artis tu. Kalau dia tahu saya artis tu. Baik. Tanya di sini pada di Syahab dan Ustaz Adi kita ni dah Al-Fajr Ustaz ini tanya dah dia 1,000 lebih. Itu halangan orang yang kau ni kita beli sana tu banyak sikit banyak tak sikit 2 kali ganda lah bagus tu guys 1,500 kali ganda
Ini mu'min. Baik, dia kata apa? Dia kata apa? Dengan artinya berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, Al-Qadhi Iyad ini ulama hadis Maghribi. Itu kami pergi ziarah di Maghribi, dan tempat Qadhi Iyad ni, Imam Qadhi Iyad ni tengah takmim, tengah hari Rabi', tengah hari Rabi' baru Qadhi Iyad di Maghribi. Dan dia salah seorang daripada sab'atu rijal, 7 orang yang hebat-hebat di Maghribi, 7 orang sab'atu rijal. Baik. Jadi apa kata Qadhi Iyad? Dia kata apa? Dia kata dikatakan makna hadis, ana inda zanni abdi bi, itu aku di sisi hamba dengan keampunan apabila menyangka ia hamba akan keampunan. Ketika ia hamba tu minta ampun, apa tadi kita berhenti, maknanya nak sangka minta ampun, tapi syaratnya ketika sangka tu dia minta ampun. Jangan doa ampun tapi tak minta ampun. Itu jadi rojak kadhib. Itu sangkaan ataupun harapan yang dusta ataupun maghrur, itu tertipu, kan? Ada sebab ketika hayina, terjemah daripada Arabnya hayina yastaghfiru, ketika dia minta ampun, kan? Dan dengan qabul tu atau pada kata dengan keampunan. Jadi takdir kalamnya, aku di sisinya, yakni di sisi hamba aku tu dengan qabul, dengan penerimaan apabila menyangka ia hamba aku akan qabul tu ketika dia bertaubat. Ketika hamba tu bertaubat, waktu dia bertaubat, dia sangka kata taubat dia tu diterima oleh aku, maka aku terima. Gitu kan? Dan dengan ijabah, atau sana juga, atau pada kata dengan keampunan. Jadi aku di sisi engkau aku ni dengan ijabah apabila menyangka ia hamba aku dia akan ijabah ketika ia hamba aku berdoa. Waktu dia berdoa tu dia zon pada aku ni, aku perkenankan makbul doa dia. Maka aku kabulkan permintaan dia itu. Baik. Dan dengan kifayah, atau sana juga, takdir sebab tadi, aku di sisinya dengan kifayah, dengan memadai, mencukupi atau mencukupkan apabila menyangka ia hamba aku akan kifayah. Ketika ia minta dicukupkan, ya Allah, cukupkanlah aku, cukupkanlah perbelanjaan aku, cukupkanlah apalagi orang bagi apa saja, maka akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keperluan dia. Ya Allah, ini nak bayar sewa kereta bulan saja cukup ni, ya Allah, ya Allah. Kita doa sangka baik, lagi Tuhan cukup, insyaAllah Tuhan bercukupkan lagi. Ya Allah, ni nak bayar hutang ni tak cukup lagi sikit ni, ya Allah. Kita sangka baik dengan Allah. Kita tengok ada lah Tuhan, dia tak lah ke mana pun ada lah, sebab Tuhan kita kuasa. Kita gantung kepada dia, jangan gantung pada makhluk. Gantung pada makhluk tak boleh, gantung pada Allah. Lagi ada jalan, Tuhan bagi jalan. Dia bagi jalan. Baik, jalan mencukupkan tu. Hak yang tak cukup lagi. Tengok jangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin fi dunya kafafan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad
di dunia ini mencukupi. Tengok cukup. Karena Nabi kita sengkau baik kifayah dengan Allah. Allah Ta'ala itu yang mencukupkan. Kan? Al-Quran pun juga sebut, Qul kafa billah. Katakan, cukuplah dengan Allah. Al-iktifa billah. Terpada, memadai dengan Allah. Kita baca dah itu kan. Al-iktifa billah. Itu semua tu, kita belajar tu semua tak lain tak bukan untuk nak menambahkan lagi ma'rifat, keyakinan kita, kepahaman kita terhadap Allah, mengingati Allah, kebersamaan dengan Allah. Allahu Akbar. Tengok ini. Kerana ini mana? Lianna zi al-mazkurah adalah segala kerana ini mana sifat-sifat tadi mencukupkan, mengampunkan, menerima, taubat dan sebagainya lagi. Itu kerana ini sifat-sifat yang tiada zahir. Ya sifat itu melainkan bahawa zahir. Apabila baik sangkanya apa dengan Allah Ta'ala. Bila kita baik sangka dengan Allah, zahir semua sifat. Tak ada yang menolong, melainkan Allah yang menolong. Tak ada yang memelihara, melainkan Allah yang memelihara. Tidak ada yang menerima taubat, melainkan Allah yang menerima taubat. Tidak ada yang menerima doa, makbulkan doa, melainkan Allah saja. Tidak ada yang boleh mencukupkan keperluan kita, melainkan Allah saja. Semua akan zahir. Jika mana? Jika dalam diri kita ada husnul zon billah. Jika dalam diri kita ni ada sifat berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi seorang kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka ni kita ambil sikit lagi. Maka sayukiyalah, wajarnya lah, sepatutnya lah bagi seorang itu, jadi seorang hamba yang mukmin itu, bahawa bersungguh-sungguh ia dengan menunaikan wazaifal ibadat, tugas amal ibadat. Jadi kalau kita nak baik sangka, kena buat ibadat. Jangan duk baik sangka saja tapi tak buat. Harap Tuhan ampun tapi tak minta ampun. Harap Tuhan terima taubat tapi tak bertaubat. Tak boleh. Sebab bila kita nak harap terima taubat, apa wazaif dia? Wazaif tu jamak dari logat wazifah. Wazifah tu maksudnya tugas ataupun pekerjaan. Petugas dia wazif. Kalau nak cakap Arab, bahasa Arab kan. Al-wazif al-mas'ul. Petugas yang bertanggungjawab di situ. Ini bahasa lah. Jadi wazaif mana wazifah, mana pekerjaan atau tugas. Jadi jangan kita tak tunaikan tugas-tugas ibadat. Kita ibadat kena buat. Kalau kita nak diampunkan, minta ampun. Itu wazaif dia. Kalau kita nak diperkenankan doa kita, minta doa. Itu wazaif dia. Faham tak? Itu mana wazaif. Baik. Halnya, hal hamba tadi seorang yakin dengan bahawa Allah Ta'ala menerima ia Allah akannya dan mengampuni ya Allah baginya, bagi seorang. Kerana yang demikian itu mana menerima dan mengampun tu, yakin Allah Ta'ala terima dan ampun tu, demikian itu. Kerana yang demikian itu yakin, kita yakin Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala ampun tu, itu janjinya, janji Allah. Dan ia Allah tidak menyalahi janji. Bagaimana ayat yang kita baca tadi kan, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak menyalahi janji. Baik. Dan jika ia seorang tu
Dan jika i'tiqad ia seorang atau sangka ia akan menyalahi yang demikian itu, demikian janji. Mana ni aku minta doa, Tuhan tak terima lagi. Macam yang tadi cerita ahli pasar yang jumpa Ibrahim bin Adham tadi kan. Maka ia orang yang mana sangka kata menyalahi, tak dapat pun ni. Itu dipanggil orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Dia kecewa. Dan ia itu putus asa setengah daripada dosa-dosa besar. Dan sesiapa yang mati yang kata demikian itu, demikian dosa besar ataupun putus asa daripada rahmat Tuhan tadi, nescaya diserahkan dia dan barang siapa itu kepada zonnya, zon barang siapa. Tengok atas yang sengkau ke mana kat Tuhan, serah kat Tuhan. Itu dalam akidah kita di Sunnah wal Jamaah. Syekh Ibrahim Laqani sebut dalam matan Jawharah, wa may yamut wa lam yatub min dhanbihi fa amruhu mufawwadan bi rabbih. Siapa yang mati padahal dia belum bertaubat daripada dosanya, maka itu diserahkan kepada Tuhannya. Pemenang semua tak tahu, Tuhan tahu. Kita tak ada hukum. Sebab kita hanya beri hukum zahir, tapi Allah lah yang mengetahui batin dia. Kita tak tahu diserahkan Tuhan. Padahal dia diserahkan dia kepada Tuhannya. Dan ada bersangka akan maghfirah, ini akan keampunan. Dia sangka dapat ampun, tapi serta mengekali mengerja maksiat. Duk minum arak, tengah-tengah minum arak, dia zon baik hati dengan Tuhan. Tuhan ampunkanlah aku. Ini dia bagi apa? Dia bagi maka iaitu sangka maghfirah serta mengekali mengerja maksiat itu dia bagi semata-mata jahil dan tertipu. Tipu. Jadi kesimpulan ini nak apa? Kalau kita nak sangka baik pada Allah, maka sangkaan kita tadi mesti disertakan dengan wadhaif al-ibadat. Itu yang pada ayat nan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Siapa yang harap nak bertemu dengan Tuhan dia, yakni balasan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal dengan amal salih. Bahawa harap itu dapat. Dan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahad. Jangan dia sekutukan ibadat yakni dengan seorang yang lain. Daripada sini Syekh Ibn Atta dia keluarkan hikmah itu. Ar-raja maqaranahul amal. Harapan itu mesti menyertakan dia oleh amal. Wa illa, dan jika tiada, fahiya umniyatun, maka itu jadi angan-angan saja. Ini angan-angan saja. Maka ulama lain pula berkata al-umniyah al-umniyatu maniyatun. Angan-angan itu mati. Tak ada faedah, tak ada manfaat apa. Tak ada apa-apa faedah. Untuk berangan, macam kita dah berangan nak jadi kaya, tapi tak mau bekerja. Boleh apa? Tak jadi kaya. Tentulah kan. Tentu juga berangan nak jadi alim untuk berusaha, tapi tak mau milih. Nak jadi alim. Kita bagi berangan saja. Tak boleh. Jadi tertipu gitu ya. Dipakai raja'un maqrur. Harapan yang tertipu. Dia harap dapat ampun, tapi tak minta ampun. Ataupun harap keampunan, tapi malah buat maksiat juga. Itu namanya tertipu dengan nafsu saja. Tertipu dengan nafsu saja.
Di situ. Berkata Maulana al-Imam, itu dulu lah. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah, kita lagi boleh khatam lah. InsyaAllah.